Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu setelah kita selesai menunaikan ibadah malam kita, tuan-tuan ya. Sebab setiap hari Allah jadikan masa kita ni dua bahagian ya. Ada bahagian malam, ada bahagian siang. Jadi malam kita bermula daripada isyak, tuan-tuan ya. Hari baru bermula daripada maghrib. Tenggelam matahari mula hari baru. Tetapi malam ya, yang disebut sebagai al-lail ya, itu bermula daripada isyak sampailah kepada fajar, terbit fajar. Maknanya selagi tak terbit fajar masih malam ya. Jadi kalau kita sempat bangun ya sebelum fajar, sebelum subuh, kita boleh tahajud lagi, kita boleh istighfar ya, kita boleh berdoa, kita boleh sahur ya, dan sampailah terbit fajar ya, masuk waktu subuh, habislah malam, bermula siang pula ya. Dan siang ini ya, daripada subuh sampailah ke maghrib ya, kita panggil tarafayn nahar. Wa aqimis salata tarafayn nahar. Dirikanlah solat di dua hujung siang ya. Hujung siang yang pertama kata sebahagian para ulama tafsir ya adalah subuh ya. Yang kedua ialah maghrib ya, seperti mana disebut oleh Abdullah ibnu Abbas yang meninggal pada tahun 68 Hijrah ya. Dia adalah sepupu Nabi, sepupu kecil ya. Maksud sepupu kecil itu maknanya dia dengan Nabi itu jauh beza. Umurnya 50 tahun ya, bezanya 50 tahun. Maknanya ketika Nabi hijrah ke Madinah ya, Nabi hijrah umur 53, Abdullah bin Abbas baru berusia 3 tahun. Kecil sangat ya. Sebab tu dia tak ikut hijrah, pasal umurnya baru 3 tahun ya. Ayahnya pun tak masuk Islam lagi, Sayyidina Abbas. Ketika Nabi wafat umur 63 di Madinah ya, Abdullah bin Abbas baru berusia 13 tahun. Dan beliau belum akil balik ya. Dia kata ketika aku bersama dengan Nabi ya, ketika menunaikan Hajjatul Wada ya, haji yang pertama dan terakhir Nabi, maka pada ketika itu aku belum akil balik, baru nak masuk akil balik ya. Kecil sangat lagi. Tetapi dari segi ilmunya kita panggil bahar ya. Bahar tu maknanya lautan ilmunya, tuan-tuan. Seperti mana lautan yang tidak bertepi, itu ilmu Abdullah bin Abbas ya. Ketika beliau kehilangan Nabi, maknanya ketika Nabi wafat ya, beliau dirujuk oleh para sahabat, termasuklah Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ketika mana Umar menjadi khalifah umat Islam menggantikan Abu Bakar, maka ketika mana ya Umar berhadapan dengan sesuatu persoalan, antara ya sahabat yang dirujuk oleh Sayyidina Umar adalah si kecil tadi, yang ketika Nabi wafat umur 13 tahun. Ketika Umar naik sebagai khalifah, umur Abdullah bin Abbas baru mencecah 15 nak masuk 16. Budak kecil, tuan-tuan, tingkatan 3 lah ya. Kalau umur kita sekarang tingkatan 3, tetapi dirujuk sebagai tokoh hebat, termasuklah dalam bidang tafsir terutamanya ya. Okey, hari ini tuan-tuan, dalam masa yang singkat ya, sebelum syuruk, tajuk yang Ustaz nak sampaikan pada pagi ini, nak share dengan tuan-tuan adalah tajuknya tidur, tuan-tuan ya, an-naum ya. Kita biasa dengar orang duk sebut ya, dalam TV, dalam radio ya, dalam surat khabar, majalah dan sebagainya, disebut
tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini biasa tuan-tuan. Ya, sebahagian ya menyebut ini bukan daripada hadis Nabi tetapi daripada kata-kata para ulama, min aqwalil ulama, ya, ataupun min aqwalil hukama. Ya, disebut an-naumu, ya, ataupun naumus shaim, tidur orang yang berpuasa itu ibadatun, adalah ibadah. Ya, mari kita tengok tuan-tuan, ya, daripada perspektif agama, tidur memang satu juzuk daripada kehidupan. Ya, tuan-tuan secara umum macam Haji Fadil, satu hari berapa jam dalam masa 24 jam ni, tidur berapa jam lebih kurang lah 5 jam, ya, katalah 6 jam, senang Ustaz tambah 1 jam, ya, pasal Haji Fadil ni dia banyak sumbangan pada masjid tuan-tuan, ya, pada jamaah kita bagi dia 1 jam tambahan, jadi boleh tambah jadi 6 jam, sebab senang nak kira tuan-tuan, pasal satu hari kita ada 24 jam kan, 24 jam. Kalau Haji Fadil dia tidur 6 jam, maknanya dia tidur 1/4 daripada hari dia, betul ya, maknanya 25% daripada hari yang Allah bagi, ya, umur yang Allah bagi pada Haji Fadil ni, maka dia guna untuk tidur. Salah tak? Tak salah. Nabi pun tidur tuan-tuan. Ya, riwayat daripada para isteri Nabi dan para sahabat yang bermusafir bersama Nabi, Nabi juga tidur. Cuma tidur Nabi sikit. Ya, kalau kita kata tidur kita 5 jam, 6 jam tu sikit, Nabi lagi sikit lah tuan-tuan. Tapi kena ada tidur. Ya, kerana sunat untuk tahajud memang tidur dulu. Ya, untuk tahajud kita sunat tidur walaupun sekejap. Ya, walaupun kita kata sekejap, lelap sekejap, jadilah tuan-tuan, tetap juga dianggap sebagai dapat pahala kerana tidur sebentar sebelum bangun tahajud. Ya, tarawih walaupun dia termasuk ibadah malam, tapi tak sunat tidur dulu. Tak pernah, ya, kita kata AJK ataupun Nazir bagi tahu tuan-tuan, lepas pada ba'diyah isyak, ya, kita rehat sekejap, tidur dulu, kemudian kita bangun tarawih. Tak pernah dengar lagi lah. Ya, sebab itu malam Ramadan antara kelebihannya ialah kita boleh beribadah malam sebaik saja ba'diyah isyak walaupun tak perlu tidur. Tarawih tak perlu tidur dulu. Tapi kalau tahajud, tahajud sunat tidur tuan-tuan. Nanti orang tanya pula, kalau saya tak tidur boleh tak tahajud? Boleh. Tapi afdalnya kita tidur sebentar, walaupun sebentar. Macam Haji Fadil lebih kurang 6 jam tidur. Jadi kalau Haji Fadil, sebab dia dah pencen dah, ya, pencen biasa umur 60 lah tuan-tuan. Mana kalau Haji Fadil ni, ya, sekarang umur dia 60, umur lebih kan, lebih 60 lah, ya, katalah umur dia 60 baru pencen, ya, maknanya 1/4 daripada umur Haji Fadil ni tuan-tuan digunakan untuk tidur. Berapa tahun tu tuan-tuan? Berapa tahun? 25% daripada 60 berapa? 15 tahun. 15 tahun tu sekejap ke tuan-tuan? Lama tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang. Itu kalau Haji Fadil yang tidur 6 jam. Kalau tuan-tuan yang tidur lebih daripada 6 jam, ya, jadi cuba kita bayangkan habis masa kita dengan tidur tuan-tuan. Jadi kalau kita apply, ya, min aqwalil ulama tadi yang mengatakan bahawasanya naumus shaim ibadatun, tidur, ya, orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tuan-tuan jangan take for granted, ya, tidur je ibadah, ya, pasal tidur kita ni memang tidur ni memang nikmat tuan-tuan, ya, memang nikmatun min ni'amillah. Tidur ini adalah satu nikmat daripada nikmat yang Allah bagi. Tidur memang nikmat tuan-tuan, ya. Tak ada, kita tak pernah dengar lah orang bangun tidur dia kata menyesal aku tidur. Tak pernah dengar tuan-tuan. Tapi bila dia bangun tidur dia kata alhamdulillah, kita doakan, ya, alhamdulillahilladzi, ya, ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, syukur padamu ya Allah yang telah menghidupkan aku selepas daripada kematian. Kematian tu sebab tidur tu satu juzuk daripada kematian. Pasal ada orang tidur tak bangun-bangun, ya, tidur meninggal dalam tidur, ramai tuan-tuan. Sebab itu Ustaz nak share dengan tuan-tuan pada hari ini beberapa doa yang diajar oleh Nabi untuk orang yang nak tidur, sama ada tidur malam atau tidur siang. Tuan-tuan, Ustaz nak bagi tahu bottom line dia apa tuan-tuan, ya, asas dia ialah tidur yang dianggap sebagai ibadah adalah tidur dalam keadaan berwuduk tuan-tuan. Berapa ramai orang tidur malam tapi tak wuduk? Tuan-tuan macam mana? Tidur malam wuduk ke tak? Wuduk ke tak tuan-tuan? Ya ke tak?
Tak ramai yang ngangguk tuan-tuan. Maknanya sebahagian daripada kita tidur memang main bom je, macam tu je. Sayang tuan-tuan. Macam tadi kita banding ya. Ni bukan Ustaz sebut apa ni Haji Fadil, tapi bagi contoh je. Kalau tuan-tuan umur 60, tuan-tuan tidur macam tu je tuan-tuan, 15 tahun gone tuan-tuan. 15 tahun tu khalas. 15 tahun. Ya. Tuan-tuan tinggal berapa baki dia? 45 tahun kan? 45 tahun tu kalau tuan-tuan ibadah. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidur siang atau malam dalam keadaan berwudu, tidur tuan-tuan itu adalah ibadah betul, ya. Tapi ada SOP yang kita kena ikut. Tidur ibadah ni tuan-tuan, yang pertama berwuduk. Ya, yang pertama berwuduk. Kalau kita nak tidur terutamanya waktu malam, ya, paling kurang baca 3 kul, paling kurang baca Fatihah. Aisyah ya daripada Nabi SAW ajar 2 cara. Yang pertama, tuan-tuan baca, habis tuan-tuan baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, al-Fatihah, tuan-tuan tiup pada telapak tangan. Tiup. Kemudian sapu atas kepala, mula daripada atas. Sapu muka, sapu semua bahagian depan. Depan saja, belakang tak sapu tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buah pinggang lah, jantung, paru-paru habis semua disapu. Tuan-tuan, ibadah ni dia ada SOP, tuan-tuan kena ikut. Ya. Tak pernah riwayat daripada Aisyah, daripada Hafsah, daripada isteri Nabi, Nabi ketika tidur ya tak sapu. Maknanya Nabi mesti sapu. Sama ada 2 cara. Yang pertama, tiup dulu. Tiup. Kemudian baca. Yang kedua, baca dulu, tiup. Kebanyakan para ulama kata mereka lebih setuju baca dulu. Dah baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, al-Fatihah, tiup pada telapak tangan, sapu atas kepala, muka, semua bahagian depan kecuali kemaluan. Kemaluan tak sapu dan tapak kaki tak sapu. Ada riwayat tuan-tuan yang sahih. Ya, Aisyah kata ketika mana Nabi sakit, ya, mana Nabi sakit ni kerana Nabi disihir. Tuan-tuan tahu kan? Nabi disihir. Salah satu daripada cara untuk elak sihir tuan-tuan ialah dengan membaca ayatul kursi setiap kali lepas solat. Ya, kalau tuan-tuan perasan imam kita tadi ya baca ayat kursi. Ya, dan tuan-tuan tengoklah mana-mana imam pun lepas pada solat ayat kursi jangan tinggal. Sibuk macam mana pun, tuan-tuan sembahyang di mana pun, ayatul kursi jangan tinggal. Bukan panjang tuan-tuan. Satu ayat je, ayat 255 dalam Al-Quran, suratul Baqarah. Ya, maknanya kalau tuan-tuan hadir apa kita panggil ya solat tarawih, dah apa kita panggil ya, dah selesai dah tuan-tuan. Ya, maknanya ayat 255 tu patutnya dah selesai dah. Ya, dah habis dah tuan-tuan. Kita dah selesai suratul Baqarah, habis dah. Ya, kalau tempat yang baca 1 juzuk 1 malam lagilah. Ya, 1 juzuk 1 malam. Maknanya malam yang ketiga paling lambat ya dah sampai ayat 255. Tuan-tuan tahu kan di Indonesia ya, di madrasah Temboro. Ya, Temboro tu memang terkenal lah tuan-tuan. Ya, memang pecah rekod ya. Sebab dia punya solat tarawih 8 jam. 8 jam tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok video dia. YouTube pun ada, viral lah. Ya, pecah rekod ya. Lagi lama daripada tempat-tempat lain tuan-tuan ya. 8 jam tuan-tuan tarawih. 8 jam tu maknanya bukan 1 juzuk macam Saudi, 1 juzuk 1 juzuk setengah ya. Temboro 30 juzuk tuan-tuan ya. Maknanya kalau kita duduk di belakang tu memang sembahyang duduk, pakat sembahyang duduk ataupun sembahyang baring pasal 8 jam tuan-tuan. Oh, memang hebat, pecah rekod. Tetapi dia kata perbuatan ni, amalan ni sudah dibuat lebih daripada 10 tahun yang lalu. Mula-mula 1 malam setengah muka, lama-lama tuan-tuan 1 muka ya. Lama tuan-tuan 1 malam 1 juzuk, tambah lagi 1 malam 1 juzuk setengah ya. Akhirnya tuan-tuan permintaan ramai. Sebab Temboro ni tempat tahfiz. Dia bukan tahfiz Quran saja, tapi tahfiz hadis. Hadis ni tuan-tuan ya, setakat kita kata kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram tak ada hal tuan-tuan, semua hafal ya. Bulughul Maram tu 1500 hadis tuan-tuan lebih kurang, maknanya hafal tuan-tuan. Jangan tanya hadis 40 kecil ya, maknanya kitab-kitab besar. Quran tu biasa tuan-tuan. Jadi oleh kerana masyarakatnya macam tu, sekali kuliah tu ya tuan-tuan 10,000 orang datang. Tuan-tuan tengok video lah ya. Temboro
Ya, itu dipanggil kampung sunnah, dia panggil. Memang masyarakatnya memang ya masyarakat mengaji ilmu, tuan-tuan. Pekerjaannya pun berkait dengan ilmu pengetahuan, ya. Mana menyediakan makanan, ya, ada apa kita panggil ya rumah rehat, kedai, ya, apa ni, gunting rambut, semua keperluan masyarakat di kampung tersebut. Sangat menarik. Tuan-tuan tulis aja Temboro, TEMBORO. Tuan-tuan akan dapat tengok kampung dia, menarik, tuan-tuan. Ya, itu benda yang kita boleh tirulah di negara kita Malaysia. Okey, balik pada cerita tidur tadi, tuan-tuan, ya. Jadi tidur ni, tuan-tuan, kalaulah kita tidur tanpa berwuduk, sayang, macam mana nak jadi ibadah? Tak boleh, tuan-tuan. Ya, sebab itu Aisyah sebut tadi kan, ketika Nabi sakit, ketika Nabi disihir, Nabi kena sihir, tuan-tuan. Sehingga Nabi, tuan-tuan, sebab Nabi ni banyak isterinya, ya, ada apa ni, Saudah isteri kedua, ya, Saudah binti Zam'ah, nombor 3 Aisyah, nombor 4 Hafsah, ya, nombor 5 Zainab binti Khuzaimah, nombor 6 Ummu Salamah, sampailah akhirnya ya Maimunah binti Al-Haris. Ketika Nabi disihir, ya, ni dalam riwayat, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Fathul Bari contoh, ya, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi sebut Nabi ni, tuan-tuan, ya, sampai ke peringkat dia dah pergi jumpa isteri dia, tapi dia rasa macam aku dah pergi ke belum, sampai peringkat begitu, tuan-tuan. Nabi, ya, Nabi disihir oleh seorang Yahudi Madinah, ya. Nabi diletakkan racun dalam makanan tu, tuan-tuan tahu itu balik daripada perang Khaybar. Itu pun orang Yahudi juga buat. Pasal sampai tahun yang kelima hijrah di Madinah. Nabi hijrah tahun pertama, tuan-tuan. Tahun pertama hijrah. Tahun kedua tu Ramadan, ya. Apa ni, puasa Ramadan diwajibkan. Berlaku perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud. Tahun kelima, ya, tahun kelima tu berlaku perang Khandaq, tahun kelima. Tahun kelima tu, tuan-tuan, ya, lepas pada perang Khandaq, ya, maka kabilah besar Yahudi, ya, Bani Quraizah dihalau keluar daripada Madinah. Pasal ketika Madinah dikepung oleh musuh, ya, orang-orang Yahudi melakukan pengkhianatan, mereka menjadi musuh dalam selimut. Patutnya bila Madinah kena serang, ya, orang Yahudi yang jadi warga negara Madinah pertahankan Madinah. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Yang berlaku ialah mereka pula jadi musuh dalam selimut, bunuh pula orang Islam daripada dalam. Itu yang akhirnya mereka dihalau keluar daripada Madinah. Orang yang terlibat, ya, di dalam melakukan jenayah dibunuh, lelaki dibunuh, perempuan dan kanak-kanak dihalau keluar. Ya, makna nak cerita, kalau kita tengok dari segi hukuman memang berat. Tapi kalau tuan-tuan tahu apa kesalahan yang mereka buat, itu lagi berat, tak boleh dimaafkan, tuan-tuan. Ya. Jadi tahun yang kelima hijrah, orang Yahudi tak ada kat Madinah. Jadi peristiwa tadi ketika Nabi kena sihir ni dengan rambut, tuan-tuan. Dengan rambut, ya. Maknanya ketika Nabi sikat rambut, ya, tak tahu macam mana jiran Nabi di kalangan orang Yahudi yang duduk dekat Masjid Nabawi, rumah Nabi, dia dapatkan rambut tu, tuan-tuan. Rambut tu dipintal, ya, kemudian di apa kita panggil, dibuat macam wudu, tuan-tuan, untuk orang Afrika tu. Dia buat macam anak patung, dia cucuk-cucuk. Bila dia cucuk tu kita rasa sakit lah. Itu dengan perantaraan jin dan syaitan pasti, tuan-tuan. Jadi dia gulung-gulung masuk kat kayu tu dimasukkan dalam telaga. Ya, macam kalau orang Melayu biasa, kalau dia buat santau ke apa, tuan-tuan, antaranya, tuan-tuan, ya, dia akan letak bawah tangga. Kalau tuan-tuan ingat zaman dulu di kampung-kampung, sebab rumah kampung kan tangga kan. Jadi dekat tangga tu dia korek bawah tu, malam dia akan letak sesuatu. Bila kita lalu, kita terlangkah, ya, kalau kita tak ada pendinding, tak ada baca ayat kursi, tak ada baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, tak ada baca qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq, tak ada baca, tuan-tuan. Ya, sembahyang, tapi zikir tak baca, tak boleh, tuan-tuan. Sembahyang itu memang fardu, zikir itu pendinding kita, kena baca, tuan-tuan. Ya, sebab bila dah kena sihir payah. Jadi apa yang berlaku? Bila terlangkah, memang kena, tuan-tuan. Kalau kita tak kena, isteri kita kena. Kalau tak isteri, anak. Tapi mereka orang Yahudi ini, dia buat bukan untuk isteri Nabi, untuk Nabi. Ya, sehingga datang Jibril alaihissalam mengajar Nabi bagaimana untuk meleraikan, merungkai, ya, apa ni, sihir yang kena pada Nabi. Poin ustaz bukan tu, tuan-tuan. Poinnya ialah ketika Nabi sakit, ketika Nabi migrain, Nabi ada migrain yang teruk, tuan-tuan, terutamanya sebelum Nabi wafat. Yang tolong baca tadi qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, al-Fatihah, ialah Aisyah. Aisyah baca. Bila Aisyah baca, Aisyah sapu pada tubuh Nabi. Maknanya nak bagi tahu, tidur malam mesti baca, tuan-tuan.
Wuduk memang tak ada masalah. Ya, Aisyah yang tolong sapu ke Nabi. Ya. Maknanya kita boleh buat pendinding untuk anak-anak kita, ya, baby kita. Ya, kita ada cucu, ada anak, ya, umur 6 bulan, 7 bulan, dah tentu dia tak tahu nak mendinding diri dia. Jadi kita lah tolong baca, sapu pada tubuh dia. Tak payah pakai tangkal, tuan-tuan. Orang Melayu selalu pakai tangkal. Ya, tak payah tangkal, tuan-tuan. Ya, kita pakai tangkal yang Allah bagi, apa dia? Bacaan 3 Qul dan Al-Fatihah. Selesai, tuan-tuan. Jadi Ustaz nak bagi tahu pada tuan-tuan, untuk tuan-tuan dapat pahala tidur orang berpuasa sebagai ibadah, yang pertama kena ambil wuduk. Tidur siang pun kena ambil wuduk. Ya, sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan lepas zuhur, tuan-tuan masih ada wuduk, selesai dah, tuan-tuan boleh tidur sekejap, tak ada masalah. Sebelum zuhur pun boleh. Ya, mungkin tuan-tuan tak selesai lagi duha, tuan-tuan solat duha ataupun baca Quran, ya, sejam ataupun sejam setengah nak masuk zuhur, tuan-tuan tidur sekejap, qailulah dia panggil, tidur sebentar, tuan-tuan boleh, tak ada masalah. Ya, dan dapat pahala. Ya, baru dapat pahala, tuan-tuan, kerana tidur kita dalam wuduk, dan tidur kita menghadap kiblat. Tidur ni tak boleh main hentam, tuan-tuan. Ustaz beritahu tuan-tuan, benda ni sangat penting. Sebab tuan-tuan bayang, Haji Fadil yang tidur 6 jam satu hari, 15 tahun untuk tidur saja, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ambil wuduk, ya, tuan-tuan berwuduk, tidur menghadap kiblat dengan mengiring. Tidur jangan menelentang. Sebab tu Nabi, mana ada Nabi ajar tidur menelentang? Tak ada, tuan-tuan. Itu antara tidur makruh. Orang lelaki, perempuan tidur menelentang, bukan. Tidur mengiring, mengiring ke kanan, kerana jantung kita berada di sebelah kiri. Ya, dalam masa 10-15 tahun tak rasa, tuan-tuan, tapi lama-lama kalau tuan-tuan tidur empap tuan-tuan punya jantung, kalau ada medical doctor depan Ustaz boleh jelaskan lebih lanjut. Ya, itu memang tak bagus, mudarat untuk jantung kita dalam jangka masa panjang, tuan-tuan. Ya, itu antara sebab ramai orang meninggal dalam tidur. Ya, ada kajian dia buat. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, tidur jangan mengiring ke kiri, mengiring ke kanan menghadap kiblat. Okey, mana kiblat? Ni kiblat kita. Ya, ni kiblat ni maknanya menghala ke barat, sebab kita duduk di Malaysia, duduk di timur Mekah. Jadi belakang sana tu matahari terbit. Ya, matahari terbit setiap hari daripada sana, tuan-tuan. Tak pernah matahari terbit daripada utara, daripada selatan, daripada barat. Kalau barat nak kiamat, tuan-tuan. Ya, matahari mesti terbit daripada sebelah timur. Tu belakang tuan-tuan tu timur. Tak percaya, nanti tuan-tuan tunggu sampai matahari terbit, mesti terbit ke sebelah sana. Ya. Jadi ini barat. Jadi kalau di rumah tuan-tuan, ini kiblat, itu utara, kepala tuan-tuan utara ke selatan? Kepala. Mestilah ke utara. Maknanya kalau tuan-tuan letak katil dalam rumah tuan-tuan, katil, kepala katil mesti menghadap ke utara. Kaki katil menghadap ke selatan. Baru tuan-tuan boleh tidur, ya, mengiring ke kanan menghadap ke kiblat. Dengan wuduk baru tuan-tuan dapat pahala, ya. Naumus shaim ibadatun, baru dapat, tuan-tuan. Dia tidur tak mesti atas katil, tidur dalam masjid pun boleh. Tidur ruang kat depan tu boleh, ya. Jangan tidur dalam dewan solat lah. Tidur, carilah tempat-tempat lain, tuan-tuan. Tapi maknanya tetap menghadap kiblat, boleh pahala. Tuan-tuan tidur sejam boleh pahala, tidur 6 jam boleh pahala, pahala sepanjang-panjang pahala. Dan permulaan saja yang tuan-tuan kena mengiring dan menghadap kiblat. Lepas tu masa tidur kita dah beyond control, kita dah tak boleh buat apa. Lepas tu tak ada masalah, tuan-tuan. Tuan-tuan mengiring, ya, tuan-tuan menelentang, sebab itu kita dah tidur. Tetap yang dikira adalah permulaannya. Seperti mana orang yang solat dalam kenderaan. Ya, solat dalam kenderaan. Tuan-tuan naik kereta api, ya, masuk waktu solat, tuan-tuan dah ada wuduk siap-siap. Sebab tu nak naik kenderaan, ambil wuduk siap-siap, tuan-tuan. Ambil wuduk ni bukan mesti nak solat. Ambil wuduk ni bukan sekadar nak baca Quran saja. Ambil wuduk juga nak mulakan perjalanan, tuan-tuan. Ya, ambil wuduk mulakan perjalanan. Ya, terutamanya dalam masa wabak penyakit, tuan-tuan. Walaupun kita dah pindah daripada pandemik kepada endemik, tapi memang sunat, tuan-tuan, kita keluar rumah dengan berwuduk. Sunat, tuan-tuan. Ya, wuduk tu insya-Allah salah satu daripada pencegahan, kaedah pencegahan daripada penyakit dan apa saja, tuan-tuan. Sebab bila kita duduk dalam wuduk, tuan-tuan, orang nak santau pun tak jadi. Kes santau ni banyak, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pergi ATM nak ambil duit, tuan-tuan cucuk duit tu, dia pun keluar berapa baki tinggal. Ya, tiba-tiba ada orang tepuk daripada belakang. Orang belakang tu nak santau, tuan-tuan. Dia kata saya AJK masjid tak ada hal, santau-santau ni tak main. Jangan, tuan-tuan.
Ya, AJK masjid lah paling banyak kena tipu tuan-tuan. Pasal apa? Ya, pasal dia rasa dia ada pendinding. Tak tuan-tuan. Pendinding tu mesti dibaca zikirnya. Ya, ayatul kursi, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, tasbih, tahmid, takbir. Itu setiap kali solat semua kena baca tuan-tuan. Solat fardu maksudnya, solat sunat tak payah. Solat fardu kena buat tuan-tuan. Kerana dia pendinding. Sebab dalam hidup kita ni tuan-tuan, banyak orang tak suka dengan kita. Sama ada tak suka tu sebab kita ni kaki masjid, ataupun dia sekadar tak suka. Dia tengok orang pakai kopiah, orang tak suka. Ada orang tak suka. Ya, kita pakai kopiah macam ustaz ni. Ya, memang kita pakai kopiah. Ya, takkan pakai topi Manchester United pula tuan-tuan. Ya. Jadi bila kita datang tu tempat, orang tengok, orang tak minat. Kita bagi salam, dia jawab Assalamualaikum, good morning, dia jawab tuan-tuan. Pun ada. Ustaz kena dah. Kita pergi satu pejabat tuan-tuan, kita ada urusan. Ya, kita pergi tempat tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, good morning, dia jawab tuan-tuan. Orang Melayu. Ya, nak kata muda sangat tak muda juga, umur 40-an. Ya, maknanya dia saja nak mainkan kita. Dia nak tengok kita boleh bertahan ke tidak. Tak ada hal tuan-tuan. Sebab bila kita doakan kebaikan pada orang, orang tu tak jawab, malaikat jawab kebaikan untuk kita tuan-tuan. Jangan bimbang. Kalau tuan-tuan bagi salam orang tak jawab, tak ada hal. Ya, sebab kita doakan kebaikan. Segala keselamatan, kesejahteraan untuk kamu kita doa. Tiba-tiba dia tak jawab. Malaikat tolong jawab, jangan bimbang. Ya. So balik pada cerita tadi, tidur ke, makan ke, minum ke, apa saja tuan-tuan, semua dibuat ikut SOP dia. Barulah betul tuan-tuan. 15 tahun ibadah. Cuba tuan-tuan bayang, di syurga besok tuan-tuan, katalah ya, mudah-mudahan kita semua ahli syurga, amin ya Rab. Ya, tiba-tiba kita berada dalam syurga, kita melihat orang lain ya, yang kedudukannya jauh lebih tinggi. Sebab syurga tu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi, yang dekat dengan arash adalah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus tu paling dekat dengan arash, paling tinggi tuan-tuan. Yang lain tu duduk di bawah. Ya, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adnin, jannah-jannah yang lain ni semua syurga, tapi paling atas Jannatul Firdaus. Ya, sebab itu dalam hadis yang sahih Nabi kata, ya, iza sa'altumullah fas'alul firdaus. Iza sa'altumullah, apabila kamu minta doa pada Allah, fas'alul firdaus, maka minta yang terbaik. Macam kita lah tuan-tuan pergi interview. Ya, kalau tuan-tuan ya kerja HR, tuan-tuan tahulah, bila kita buat interview ya, pada apa kita panggil, pada pekerja baru ni, bila dia datang, antara benda yang kita tanya, ya, kita tanya dia dulu kerja mana, kita tengok dia punya background, resume dia. Kemudian kita tanya, minat nak kerja dengan syarikat ni? Minat. Kalau tak minat, tak datang interview. Dia ketawa je. Dia kata, agak-agak dengan pengalaman awak ni, dengan latar belakang awak, ya, kelayakan akademik, agak-agak kalau kerja sini berapa gaji nak minta? Dia akan tanya tuan-tuan. Ya, expected salary berapa, dia kata. What is your expected salary? Kamu punya jangkaan gaji berapa? Kalau ustaz bagi paling tinggi tuan-tuan. Ya, sampai dia ketawa. Ya, kita baru kerja, baru graduate. Dia kata, berapa gaji nak minta? Kalau ustaz kata, kalau boleh dalam 15,000 cantik juga. Ketawa dia tuan-tuan. Dia kata, boleh tak saya keluar nak ketawa kejap? Silakan, tak ada masalah. Ya. Dia kata, gaji saya ni, interviewer ni yang tanya, yang temuduga ni pun gaji tak sampai 15,000, awak nak minta 15,000. Ya. Gila ke apa? Ustaz kata, gila tak gila, tapi tuan tanya. Bila tuan tanya saya, bila penemuduga yang maha bijaksana ni tanya pada saya, angkat juga tuan-tuan, kita kena angkat dia. Tak boleh kata ya, tak, kita jangan, dia kata kita gila, jangan kita balik, kalau saya gila awak 2 kali gila. Kena halau kita tuan-tuan. Ya, jadi dah tuan tanya, saya jawablah. Pasal apa letak tak munasabah? Pasal Nabi ajar dalam hadis, apabila kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta sesuatu, iza sa'altumullah fas'alul firdaus. Tuan-tuan, ustaz tanya tuan-tuan, tuan-tuan rasa confident tuan-tuan boleh dapat tak firdaus? Ya, masuk syurga pun belum tentu tuan-tuan. Tetapi Nabi kata, apabila kamu minta, walaupun ibadah kita ciput je tuan-tuan, ibadah kita bukan banyak pun, ya, tahajud kita lebih-lebih 4 rakaat je tuan-tuan. Ya, paling tinggi. Jarang orang 8 rakaat, ya, 20 rakaat jarang tuan-tuan. Payah. Ya, boleh 2 rakaat bangun, 2 rakaat tahajud, doa sikit, kemudian makan sahur. Oh, itu pun hebat dah tuan-tuan. Itu hebat, itu level tinggi tuan-tuan. Ya, memang level tinggi. Ya, sebab ramai orang bangun tapi tak tahajud, makan aja. Ramai tak tuan-tuan? Bangun untuk makan saja. Ramai tuan-tuan.
Ramai jiran-jiran kita ni, kalau tuan-tuan cek kawan-kawan kita, mungkin kita pun termasuk, janganlah sampai. Paling kurang bangun awal sikit, ada wuduk, angkat takbir Allahu Akbar, 2 rakaat jadilah tuan-tuan. Ya, rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul Allah, jadilah kita kata. Jangan tak ada langsung, angkat tangan berdoa. Antara istighfar, doa yang mustajab ialah pada waktu sahur. Itu memang kelebihan. Alhamdulillah tuan-tuan, sepanjang bulan Ramadan kita akan bangun pada waktu sahur sebab nak makan. Paling kurang tuan-tuan ada doa sembahyang 2 rakaat, paling kurang, paling minimum tuan-tuan. Jangan tinggalkan, sayang tuan-tuan. Ya, sebab masa dia berlalu, dia tak boleh ambil balik. Macam tadi 15 tahun tidur, tuan-tuan tak boleh nak, ya Allah selama ni aku tak ambil wuduk pun, tidur main boom saja. Memang tidur wuduk dengan tidur tak wuduk, dia punya lena sama je tuan-tuan. Ya, lena dia sama je, mana ada beza. Kotlah bila ambil wuduk tu lena dia lebih sama je tuan-tuan. Kadang-kadang orang tak wuduk lagi lena tuan-tuan, dengkul lagi kuat. Ya, tapi tak dapat apalah sayang. Sebab tu tidur siang, tidur malam kena ya dengan doa tadi. Ustaz ajar tuan-tuan. Ya, doa yang sahih daripada Nabi, tapi doa ni panjang. Ustaz tak sempat nak cari dia punya tu tadi, tapi nanti Ustaz share dengan Haji Fadil lah doa yang datang daripada Nabi tuan-tuan. Ya, apa doa dia tuan-tuan? Nabi bila doa malam, selain daripada qul Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dengan al-Fatihah tadi, antara doa Nabi ialah ketika sudah letak, ya, dah letak dah kita punya belakang ni di tempat berbaringan. Ya, maknanya dah mengiring dah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Ni Ustaz terjemah Hadis ni hadis yang sahih. Nanti Ustaz share dengan sahabat-sahabat yang Ustaz ada handphone ataupun nombor, ataupun Haji Fadil Ustaz boleh share. Ya, kalau Haji Fadil dia terus cari dalam Google, jumpalah. Tuan-tuan tulis saja ya. Pergi Google, klik image. Pergi Google, klik image. Jangan all, kalau all banyak sangat. Pergi Google, tuan-tuan yang ada handphone yang mahal tu ya, klik image. Tulis saja doa tidur Rasulullah atau doa tidur Nabi. Perempuan kat belakang pun boleh. Terus dapat tuan-tuan. Doa tidur Nabi ataupun doa tidur Rasulullah. Doa tidur sunnah, memang keluarlah. Jumpa dah. Alhamdulillah tuan-tuan. Nanti boleh share dengan grup lah. Ya, kalau tuan-tuan dah ada, tuan-tuan boleh dengar ustaz terjemahkan. Ya, tengok teks tu, jangan tengok terjemahan, tengok teks Arab. Belajar untuk tengok teks Arab, jangan tengok terjemahan tuan-tuan. Jangan bergantung pada terjemahan. Bila tak dapat baru tengok. Kita kena ajar diri kita macam tu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Allahumma ya Allah, aslamtu nafsi ilaika. Aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Ya, gini tidur ni tuan-tuan, kita serah diri pada Allah. Ya. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku wakilkan, aku serahkan urusan aku tuan-tuan. Aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Aku serahkan diri kepadamu, aku serahkan urusan padamu. Kemudian ada beberapa riwayat yang berbeza. Ya, antaranya ialah wa wajjahtu wajhi ilaika. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Sebab tu kita mengiring wajah hadap. Ya, kemudian wa alja'tu zuhri ilaika. Tapi hadis ni ada beberapa version. Ya, semua versi itu boleh terima tuan-tuan, tak ada masalah. Yang Ustaz baca tu salah satu versi. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Dan aku baringkan ya belakangku, tubuhku kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Sama ada suka atau tak suka, terpaksa atau tidak, aku serah padamu. Ya, raghbatan wa rahbatan ilaika. La malja'a wa la manja minka ila ilaika. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat selamat daripadamu ya Allah, melainkan kepadamu. Maknanya tuan-tuan, kita dalam hidup ni kita tak boleh lari pada Allah. Kemana pun kita lari, kita tak selamat tuan-tuan. Ya, kerana Allah Maha melihat. Sebab itu cara untuk selamat kembali kepada Allah, bukan lari pada Allah. La malja'a, tidak ada tempat selamat, tak ada tempat lari. Wala manja, tempat selamat illa minka illa ilaika. Ya, tak ada tempat lari daripadamu melainkan kepadamu lah ya Allah. La malja'a wala manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan ya Allah. Ya, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabi yang telah engkau utus. Tuan-tuan, ya, memang doa ni panjang. Tetapi kelebihan dia tuan-tuan. Apa kelebihan dia tuan-tuan di ujung perbincangan kita ni? Ya, dalam syarah hadis ni tuan-tuan, kata Nabi,
sesiapa yang baca doa ni nak tidur ni, ya, nak tidur baca doa ni. Dan Nabi tak kata mesti baca doa ni pada waktu malam. Maknanya bila-bila tuan-tuan nak tidur, katalah ni kejap lagi lepas pada isyraq, lepas duha tuan-tuan nak berehat kejap, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya, kita pun dah malam dah beribadah, kita nak rehat sekejap, boleh. Ya, tak ada hal tuan-tuan, ya. Sambil sebelum kita nak buat benda-benda lain, tuan-tuan pula orang pencen, tak ada hal lah. Ya, macam mana kita nak tahu orang pencen tuan-tuan? Apabila dia boleh stay sampai habis kuliah, tu orang pencen tuan-tuan. Tapi kalau ya sampai habis kuliah dia tak keluar juga, tengok muka orang muda, nak kata pencen tak pencen, maknanya tu orang kerja sendiri, dia bisnes sendiri, bisnes online, dia work from home tuan-tuan, ya. Itu cerita dia tuan-tuan, ya. Mana kalau yang balik tu, maknanya tu dia nak kerja, ya, dia bukan work from home lagi, dia bukan bekerja sendiri tapi kerja pejabat. So tak ada masalah lah, ya. Jadi macam tadilah, ya, bila orang yang baca doa tadi, Nabi kata tuan-tuan, kalau ditakdirkan dia meninggal pada malam tersebut, even dalam tidur tuan-tuan, maka dia meninggal di dalam fitrah. Fitrah tu maknanya dia dianggap beriman tuan-tuan, matinya dalam iman. Tuan-tuan jangan tinggal doa ni, ya. Haji Fadil pun dah dapat, nanti share dengan kawan-kawan tuan-tuan. Habis dah waktu, ya. Maknanya penghujung kita, tajuk tidur tak habis tuan-tuan, ada banyak poin lagi. Ustaz nak share dengan tuan-tuan 2 doa yang terbaik, tapi sempat satu, insya-Allah nanti kita sambung lagi lah. Secara umum kesimpulan dia apa tuan-tuan? Betul tak, ya, tidur ini, ya, terutamanya bagi orang berpuasa tu ibadah. Betul tuan-tuan, tak ada masalah. Walaupun tadi tu qaulul ulama, qaulun min aqwalil ulama, tak ada masalah, ya. Walaupun dia bukan hadis, walaupun dia tak sahih, walaupun dia bukan hadis lah, ya, dia kata-kata ulama, tak ada masalah tuan-tuan, ya. Kerana memang betul, ya, orang yang tidur, tak mesti orang puasa, orang tidur ni memang tidur untuk ibadah, tapi kena ikut SOP dia, ambil wuduk siap-siap, ya, qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, al-Fatihah. Dia sebenarnya biasa baca 3 kali tuan-tuan, baca 3 tiup sapu, baca lagi tiup sapu, baca lagi tiup sapu. Tetapi kata para ulama, kalau 3 kali itu berat sangat, sekali pun jadilah. Kemudian tutup dengan doa tadi tuan-tuan, paling kurang, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku serahkan semua urusanku kepadamu, ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu, ya, aku baringkan tubuhmu juga menghadapmu, ya Allah, sama ada aku suka atau tidak, terpaksa atau tidak, aku serah kepadamu, ya Allah, ya. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat selamat daripadamu melainkan kembali kepadamu, ya Allah. Aku beriman, ya, dengan kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan nabi yang telah engkau utus, ya. Di situ pernah seorang sahabat kata, aku ganti perkataan, ya, amantu bi rasulikal ladzi arsalta. Nabi kata jangan, bila doa tu kata nabika, jangan tukar jadi rasulika. Doa ni tuan-tuan kena ikut SOP. Kalau Nabi ajar doa tu macam tu, follow sebiji macam doa tu. Itu yang Nabi ajar, ya, seperti mana disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab syarahnya tuan-tuan, ya. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mufti besar Mesir tuan-tuan, ya. Pada waktu apa kita panggil, dia mensyarahkan hadis ini, dia kata doa seperti mana Nabi ajar, ikut sebiji, word by word tuan-tuan, kena ikut. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Ibadah, ya, boleh dalam pelbagai bentuk. Tidur satu juzuk daripada ibadah, tetapi ibadah yang kita nak dapat ibadah tadi mesti dibuat ikut persyaratan dia, ikut SOP dia tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan nak, ya, according to syariah, according to sunnah dapat pahala, memang tuan-tuan kena follow. Wuduk jangan tinggal, ya. Dan doa tadi, sesiapa yang kalau Allah takdirkan meninggal dalam tidur setelah dia membaca doa-doa tadi tuan-tuan, dia mati dalam keimanan, ya, alal fitrah, ya, di atas fitrah Islam. Mudah-mudahan itu cara kita dipermudahkan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau kita tidur juga dengan tu tuan-tuan, Allah bangunkan kita pada malam qadar nanti, ya, baru dapat. Tapi kalau tuan-tuan main boom je tuan-tuan, memang bangun-bangun sahur sajalah, tak sempat yang lain tuan-tuan. Itulah yang boleh Ustaz share pada hari ini tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat, ya. Nanti Haji Fadil boleh share dengan tuan-tuan, ya, ataupun tuan-tuan yang Ustaz ada nombor, Ustaz boleh WhatsApp pada tuan-tuan. Sekadar tu, terima kasih pada tuan-tuan dan perempuan yang sudi dengar kuliah hadir, ya. Tuan-tuan, kita boleh solat isyraq tapi belum waktu, ya. Sebab isyraq ni dia 28 minit. Kalau Selangor wilayah
ya, 28 minit selepas syuruk. Ya, syuruk kita pukul berapa tuan-tuan? Ya. Oh, syuruk tak ada ya. Ada tu 7 mana 7.10 syuruk, sorry. Ya, 7.10. Tuan-tuan campur 28 minit. Maknanya 38, 7.38. Sekarang belum lagi tuan-tuan. Ya, ni waktu dia disebut waktu manhi. Waktu manhi dia bukan haram, tapi dia manhi. Ya, manhi ni makna waktu yang dilarang. Minal awqat al manhiyah, waktu dilarang. Tuan-tuan boleh zikir, tuan-tuan boleh doa, tuan-tuan boleh buat benda lain, baca Quran, tapi tuan-tuan tak boleh isyraq lagi. Isyraq tu ialah duha di awal waktu. Siapa buat isyraq, dia buat duha, tapi tambahlah lepas tu 2 rakaat lagi, paling kurang 4 rakaat. Syuruk isyraq 2 rakaat tambah dengan duha 2 rakaat lagi, jadi 4 minimum tuan-tuan. Tetapi oleh kerana syuruk 7.10 tambah 28 minit, itu yang menentukan tu ya, ialah Jabatan Falak. Selangor pun sama, wilayah pun sama tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tengok kalender waktu masuk waktu ya, waktu solat wilayah dan Selangor, kat bawah tu dia ada tulis 28 minit. 7.10 maknanya 7.38 ya. Jangan tuan-tuan jangan solat lagi ya. Ini waktu manhi dia panggil. Solat ni dia bukan main buat saja, dia kena ikut SOP. Tidur pun bukan main tidur aja, dia kena ikut SOP. Tuan-tuan, dalam hidup ni kalau kita ikut SOP tuan-tuan, mudah tuan-tuan ya. Dan kita dianggap boleh pahala. Kerana apa? Kerana semua perkara dalam hidup ni kena ada peraturan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.